Jabatan Perangkaan Malaysia telah menerbitkan satu laporan Malaysian Economic Survey Review. Ya. Yang saya nak tekankan di sini ialah tentang unjuran pengangguran. Apa yang berlaku setakat ini hampir 3.5%. Dan ini hanya permulaan COVID. Ya. Dan kalau kita lihat umpamanya pengangguran yang diunjurkan oleh Malaysian Institute of Economic Research untuk sehingga akhir tahun mungkin mencecah 9.2%. Kalau Malaysian Employers Federation itu lebih parah, 13%. Ini jangkaan 0.5 juta, 1 juta yang akan menganggur ni, aku dibuang kerja. Ini suatu yang sangat mengunsingkan, ya. Kerana bila dia hilang pekerjaan, pendapatan, sewa tak boleh dibayar, persekolahan anak-anak terjejas dan ekonomi tentunya tidak akan berkembang. Jadi oleh demikian kita mengusulkan kerajaan supaya mengambil beberapa langkah untuk melihat kerangka ekonomi secara menyeluruh, ya. Sekarang ini kita belum lagi mengemukakan selain pada pakej rancangan ekonomi yang satu part. Tetapi tentang penyelesaian masalah-masalah ini, saya tahu ada keterbatasan, ada lagi pembatasan PKP dan sebagainya, masalah keselamatan dan kesihatan. Tetapi kerajaan harus sekarang mengadakan sesi perbincangan lebih luas dan merangka satu garis panduan kerangka ekonomi, bagaimana menyelesaikan, bagaimana boleh kita gerakkan kegiatan ekonomi awalan dengan cara terbatas tetapi tidak menjejaskan kepentingan keselamatan rakyat dan dapat mengurangkan beban, ya. Jangan kita anggap ini sebagai angka, berapa peratus? 9%, berapa peratus? 13%. Tetapi cuba kita lihat umpamanya maksudnya apa? 1 juta orang hilang pekerjaan. Maknanya 1 juta keluarga akan menanggung beban akhir tahun. Kalau tidak ada langkah-langkah lebih agresif, lebih berani, fokus tentang pertumbuhan ekonomi, fokus tentang gerak kerja ekonomi untuk menyelesaikan sebahagian daripada masalah ini. Jadi untuk sesi ini saya hanya tekankan soal pengangguran dan soal unjuran pengangguran. Saya tegaskan semula, iaitu untuk suku tahun pertama sudah pun naik, tetapi ini hanya permulaan, ya. Mac, April hanya permulaan COVID-19 dan langkah-langkah dan kesannya akan dilihat di suku tahun kedua, dan unjuran sehingga akhir tahun itu sangat parah dan belum ada langkah-langkah diambil untuk menunjukkan bahawa kita bersedia ambil tindakan, dan sebahagiannya sebagai program bantuan atau subsidi upah yang diberi kepada SMEs, itu sebahagian, ya. Tetapi syarikat-syarikat dan persatuan SME merasakan langkah-langkah diambil itu belum mencukupi untuk dapat mempertahan kadar gerakan SME di negara kita.